Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwan illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وحلما وتوفيقا ويقينا صادقا وارزقنا فهما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. InsyaAllah pada malam ini kita akan membaca kitab baru, iaitu kitab yang bernama Al-Yawaqit wal Jawahir. Kalimah asalnya daripada Yaqut, Yaqutani Yawaqit, itu jamak taksir. Dan wal Jawahir daripada kalimah Al-Jawharu, Al-Jawharani, Al-Jawahir. Yawaqit ni kan permata yang merah, permata lah. Jawahir pun permata juga. Nah, pelbagai jenis permata, bermakna benda yang akan disampaikan oleh pengarang kitab ini adalah benda yang sangat berharga, lebih bernilai daripada permata tersebut. Sebab di dunia ni manusia dia akan nilai dengan permata. Bila ada permata ni adalah satu nilaian yang hebat kalau orang dapat memiliki permata. Maka pengarang kitab ni menamakan kitab dia ialah dengan Yawaqit. Benda ni lebih berharga daripada permata yang ada di dunia ni. Sebab inilah bekalan yang terbaik untuk kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Di mana dalam kitab tersebut, kitab yang kita akan baca ni, hazal kitab, iaitu Al-Yawaqit wal Jawahir, dia akan membicarakan tentang fi uqubati ahlil kabair. Nak cerita tentang dosa-dosa orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Dia akan cerita benda-benda dosa besar yang kebanyakan manusia buat, dia tak sedar. Ini sebagai untuk tarhib dan targhib. Tarhib maknanya memberi menceritakan perkara-perkara yang menakutkan. Apabila kita buat perkara-perkara tersebut di dunia ini, benda ini menakutkan yang boleh menyebabkan kita akan diseksa di hadapan Allah. Bila kita takut pada seksa Allah, barulah kita rasa nak buat amal kebajikan, amal saleh. Kalau kita tak takut kepada penciptanya, maka kita tidak akan buat amal-amal kebajikan. Bila kita takut pada Allah, sebab kalau kitab ni nak mengungkapkan benda-benda yang menakutkan, supaya hati manusia bila takut pada Tuannya, iaitu Khaliqnya, barulah dia akan buat amal kebajikan ataupun amal saleh. Dan tarhib, dia menceritakan benda-benda yang menggemarkan, memberi motivasi untuk kita buat amal kebajikan. Dengan buat amal tersebut, Tuhan akan bagi ganjaran sekian-sekian. Itu bagi tarhib wal yawaqi. Tarhib
At-Tarhib wa Targhib. Itu kitab ni lah, insyaAllah. Dia nak cerita bab dosa besar. Ta'lif iaitu pengarang, yang dikarang oleh Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani. Dia orang Arab. Dan tarjamatun bi lughatil Malayawi, diterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu oleh Al-Syeikh Muhammad Ali bin Abdul Rashid bin Abdullah Al-Jawi Qadhi As-Sambawi. Seorang tuanku, seorang syekh yang bernama Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rashid bin Abdullah. Dia ni adalah orang Jawi, orang Jawa. Dan dia sebagai qadhi di Sambawi. Indonesia lah Sambawi ya, Sambau. Jawa kan? Sumbawa. Asal dia Sumbawa, dia panggil Sambawi, Melayu. Okeylah, tak apa. Itu nama tempat. Dia nisbah macam Malaysia, Malizi, Melayui, Thailandi, Indonesia. Nama tempat lah. Dia macam tu. Baik, Palembang, orang Palembang itu nisbah, ya nisbah. Baik, okay. Terus je dia datangkan innamal a'malu binniyat. Kita je baca kulit ke kulit ni, baca kulit lah. Kalau kau pondok dia baca tu, dia baca kulit dulu lagi baru dia baca maulah. Itu mukadimah. Dia datang dengan hadis. Kita baca belah dalam, luar nanti dulu. Belah dalam. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis syarif. Kitab-kitab ulama, terutama sekali bagi mazhab Imam Syafi'i, dia akan masukkan niat terlebih dahulu. Di dalam segala amalan, niat itu yang paling penting. Buat apa pun niat yang paling penting. Nak jadi kebajikan, tak jadi kebajikan, niat. Kau mengaji pun kalau niat lain, dia tak akan jadi kebajikan. Niat lillahi ta'ala, barulah menjadi kebajikan. Itu niat tu penting. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan-amalan yang kita akan buat ialah berdasarkan pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya bagi setiap perkara itu adalah apa yang ia niat. Kalau dia niat elok, elok. Kalau tak niat, tak elok, tak elok. Benda tu kebajikan. Kalau niat tak elok, tak elok. Itu niat, itu main peranan yang penting di dalam kehidupan kita. Itu kena pasang niat begitu elok. Bila mengaji kada apa? Memang ngaji tu baik. Mencari ilmu untuk melepaskan diri daripada kejahilan diri kita kepada Allah Ta'ala. Dalam bilang tauhid, kerana kita jahil tauhid, untuk melepaskan diri tentang akidah kita. Kalau fiqh tentang syariat kepada Allah, perkara-perkara yang kita nak buat bagi betul dengan syariat, itu fiqh. Tasawuf ialah kita mempelajari ilmu tasawuf, tujuannya ialah untuk menghilangkan kejahilan diri kita, untuk memperbaiki hati kita hanya semata-mata kerana Allah. Itu nak perbaiki supaya ada sifat-sifat mahmudah, dan jangan ada pada hati kita ialah sifat-sifat mazmumah. Tiga perkara ilmu ni adalah wajib kita kena pelajari. Itu berdasarkan, semua berdasarkan kepada niat. Walaupun ngaji tu elok, cantik, buat amal ibadat tu cantik, baca Quran tu cantik, kalau niat kerana tunjuk kat orang, tak dapat pahala. Semuanya berdasar pada niat. Itulah ulama letakkan niat itulah keutamaan di dalam kitab-kitab mereka, khususnya pada kitab-kitab mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ini hadis syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang memberi nikmat yang besar-besar, dan Tuhan yang memberi nikmat yang seni-seni. Seni-seni maksudnya yang kecil-kecil. Besar pun Tuhan beri, yang kecil pun Tuhan beri. Itu yang seni-seni, yang kecil-kecil. Yang seni-seni jua, ia jua. Aku memulai risalah ini. Dia panggil risalah, dia tak panggil kitab. Tu tawadhu'nya ulama.
dia nak buat lembaran ni, satu lembaran ni, dia istiqarah terlebih dahulu. Nak siap ni katakan setahun, walaupun berapa line, walaupun dalam lebih kurang 60 muka, 55, 56 muka. Dia istiqarah dulu, munajat pada Allah Ta'ala dulu, supaya mendapat keredaan restu daripada Allah. Sebab tu kitab dia orang sampai hari ni kita nak baca, walaupun bahasanya tak menarik, tak cantik, payah nak faham, tetapi keberkatan. Sentiasa orang nak mengaji, orang nak ambil ilmu, itu bagi kitab ilmiah, kitab Toras, kitab ilmiah. Ini warisan para ulama yang terdahulu. Mereka mula kitab bismillah tak tinggal. Sebab tu kalau Tok Guru kata, kalau kitab tu tak ada bismillah, tak usah beli ya. Tak usah beli, tak ada berkat. Kata mengantar bismillah tak ada. Tulis bismillah Rumi ya, Jawi tak ada. Dia tak usah beli ya. Sedap segi bacaan, tapi tak ada keberkatan. Sebab tu kalau kita kitab moden, kita beli apa hari, lepas tu jadi perhiasan, tak akan diulang. Tapi kalau kitab tua ni, walaupun bertahun atau beratus tahun, kita akan cari. Itulah keberkatan. Itulah kan nawaitu bagi elok. Dia orang tujuan karang kitab kerana nak atas permintaan anak murid, supaya mereka nak pelajari, supaya nak hindarkan diri daripada kejahilan diri. Bukan dia karang kitab untuk cari royalty, dah, kerana nak lepaskan kejahilan diri dan kejahilan umat atau masyarakat, supaya masyarakat dapat lihat, dapat ambil panduan untuk mereka beramal untuk harian mereka. Itu niat para ulama zaman dahulu. Kita pun kena ikut macam tu lah. Barulah kitab itu jadi berkat. Sebab tu Tok Guru dia tak mau nak karang-karang baru, tak mau. Kalau tak buat pun dia buat risalah. Dia tak mau nama kita, dia buat risalah. Sebab dia tak padan dengan kita. Terjemah itu pun dia tak mampu nak buat, walaupun dia boleh terjemah semua. Itu kerana tawadhu'nya, rendah dirinya. Dia tak bangga diri. Baik, tengok dia kata apa? Tuhan yang memberi nikmat yang besar-besar, dan Tuhan yang memberi nikmat yang seni-seni, yang kecil-kecil ia jua. Aku memulai risalah ini, aku mulakan tulisan ini, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah, bermula segala puji bagi Allah. Itu didatangkan dengan mubtada, mubtadaun marfu' bil dhammah, sebab alhamdu lillahi, lam huruf jar masuk pada kalimah Allah, dia kena baris bawah. Lillahi, asalnya Allahu, bila masuk lam huruf jar tu dia mengkasrahkan baris a, lillahi. Lafzul jalalah, lamul jar. Bermula segala puji tertentu bagi Allah, yakni segala puji tertentu bagi Allah, atau puji khaliq bagi khaliq. Puji Allah pada diri dia, tu puji khaliq bagi khaliq. Pak pujian ada. Puji khaliq bagi khaliq, puji khaliq bagi hadis, puji hadis bagi khaliq, dan puji hadis bagi hadis. Allah Ta'ala memuji diri dia, Allah Ta'ala memuji hambanya, nabinya. Itu khaliq Allah, hadis nabi, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasulnya. Puji khaliq bagi hadis, itu puji. Dan puji hadis bagi khaliq, puji hamba bagi Allah. Mana hamba puji Allah, itu memuji. Dan puji hamba kepada hamba. Bila kita buat baik, ada puji, terima kasih, alhamdulillah. Ada 4 pujian. Baik, Allah segala puji tertentu bagi Allah.
Hak utama sekali puji bagi Allah. Walaupun kita puji kepada hamba, balik kepada Allah Ta'ala juga. Itu tertentu pada Allah. Apa pun nikmat Tuhan beri, puji. Alhamdulillah. Terima kasih kepada orang beri pada kita. Bermakna kita terima kasih, puji pada Allah Ta'ala juga. Maha berterima kasih pada Allah. Melalui seseorang hamba yang baik, Allah Ta'ala kurnia kepada dia. Itu benda-benda bersangkut paut dengan tauhid. Segala puji tertentu bagi Allah. Tuhan mana? Bagi Tuhan yang menunjuki akan kami, Tuhan yang beri hidayah, Tuhan yang beri taufik kepada kita. Bagi Allah, bagi Tuhan yang menunjuki makna memberi petunjuk kepada aku akan kami. Hadana, Allah yang memberi petunjuk pada kami. Tunjuk jalan mana? Jalan mana? Bagi jalan yang betul. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang betul, itu jalan Islam. Allah yang tunjuk jalan yang betul, itu jalan Islam, dinul Islami. Dan tiada kami beroleh petunjuki jika tidak ditunjuk oleh Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tak bagi tunjuk, kita tidak akan mendapat petunjuk. Bila Tuhan bagi petunjuk, dapat petunjuk. Bila Tuhan bagi taufik dan hidayah, dapatlah, baru dapat petunjuk. Taufik makna ada kekuatan untuk membuat amal kebajikan. Hidayah, ya Tuhan bagi kita hidayah lah, tunjuk. Hidayah ada, tahu benda tu baik. Tapi kalau tak ada taufik, tak akan dapat buat. Tu hidayah Tuhan beri, taufik Tuhan beri. Kalau Tuhan bagi hidayah dan bagi taufik, boleh, baru boleh buat. Semuanya terletak pada Allah Ta'ala. Dan tidak kami beroleh petunjuki, makna kita tak akan beroleh petunjuk, itu jalan yang betul. Sekiranya tidak ditunjuk oleh Allah Ta'ala akan kami. Kalau Tuhan tak tunjuk kita akan kami, akan kita ni lah, nescaya kita tak akan dapat petunjuk. Sebab Tuhan bagi petunjuk ni lah kita dapat dapat buat amal kebajikan, dapat datang ke masjid. Semua kita bersyukur pada Allah. Bukan kita ni hanya usaha dan ikhtiar. Bila usaha ikhtiar termau dorongan, itu pun daripada hasil pemberian Allah. Itu hidayah dan taufik. Bersyukurlah. Bukan semua orang dapat hidayah. Baik. Itulah mukadimahnya. Tidak kami beroleh petunjuk, kita tidak akan dapat petunjuk sekiranya Allah Ta'ala tak tunjuk kita pada jalan yang betul. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bermula rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan salamnya, sejahteranya, salamnya ke atas penghulu kami. Siapa penghulu kami? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salam ke atas keluarganya, keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salam ke atas segala sahabatnya, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaliannya, kesemuanya, ajma'in, kesemuanya. Ini doa. Wa ba'du, falamma kana fi sanati 1200 wa 43 min sanatil hijrah, an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala sahibiha afdalus salati wa azkat tahiyyah wa azkat tahiyyati. Kemudian daripada itu, kemudian daripada puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian selepas daripada salawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawat salam ke atas keluarganya dan sahabatnya kesemuanya, maka tak kala adalah pada tahun, maka
Ini ulama kata, maka tak kala adalah pada tahun 1240 kitab ni buat. Diterjemah pada tahun 1243 daripada tahun hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas yang mempunyai daya yang terlebih afdal rahmat dan terlebih suci haluannya ala tujunya. Talaba min al-fakhir al-haqir al-mu'tarafi bizambi wa taksiri Muhammadin Ali bin Abdul Rashid bin Abdullah al-Qadi as-Simbawi bi Makkah musharrafati ba'd fudala'il kirami min ashabina an aturajjima kitab al-allamah al-syekh Abdul Wahab al-Sya'rani al-musamma bil yawaqiti wal jawahiri fi uqubati ahli al-kabairi. wa ahwalil qiyamati wa fi sifatil jannati wa ahliha min al arabiyyati ila lughatil jawa pamtasaltu zalika wa in lam akun ahlan li zalik li qillati ilmi wa qisri hammi wa daqsin fi fahmi wa qudratin zihni wa qillati fahmi fi lughatil arabiyyati musta'inan billahi wa mu'tamidan ala ikmalihi wa as'alullahu an yanfa'a bihi kama yanfa'u bi aslihi innahu sami'un qarib wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi uniba wa huwa hasbi wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Memang dia bahasa Arab semua. Tak apalah, mukadimah kita baca ya tuan. Telah menuntut daripada hamba yang fakir, mana seorang pelajarnya meminta supaya beliau karangkan, terjemahkan kitab ni, kitab Al-Yawaqid wal Jawahir fi Uqubatil Ahlil Kabair. Telah menuntut, mana ada muridnya di kalangan pelajar masa duduk di Makkah Mukarramah ni meminta supaya beliau terjemahkan kitab ini. Menuntut daripada hamba, dia menganggapkan dirinya yang fakir, yang berhajat pada ilmu. Wahai dia seorang tok guru lah, seorang ulama besar. Hamba yang fakir lagi hina, dia mengaku dirinya hina. Hina ni makna dia kata dia ada banyak dosa. Itu tawadhu. Wahai seorang yang ahli ibadah, tok guru ni syekh dia mengenal diri. Hamba yang fakir lagi hina. Itu ulama-ulama dia menghinakan diri. Sebab tu macam berlaku pada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Bila dilihat kanak-kanak, dia kata kau lebih baik daripada aku. Bila dilihat orang tua lebih baik daripada aku. Itu Sayyidina Umar. Karena tawadhu'nya. Wahai dia dah tercatat dah nama dia ahli syurga. Di antara 10 orang yang mubasyirin bil jannah. Di antaranya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Bila dia lihat kanak-kanak, engkau adalah kanak-kanak ni lebih baik daripada aku. Bila dia lihat orang tua, dia tahu orang tua lebih baik daripada aku. Makna dia ni jahat. Dia menganggap diri dia macam tu. Barulah dia rasa dirinya ni banyak dosa, baru dia nak taubat. Sebab apa? Dia bila lihat budak, dia kata kau lebih baik daripada aku. Budak lebih baik daripada dia. Dia kata kerana dia ni kadang-kadang tidak ada dosa, berbanding aku ni dosa banyak. Aku pernah menyembah berhala. Dia anggap macam itu Sayyidina Umar. Maka dia adalah lebih baik daripada aku, kerana dia tidak ada dosa. Kanak-kanak kecil yang belum balik mana ada dosa, buat kesalahan pun Tuhan maaf.
Baik, bila dia lihat orang tua pula, dia kata kau lebih baik daripada aku. Sebab kau ni hidup lama, banyak buat amal soleh, aku ni belum lagi. Sebab tu kau lebih baik daripada aku, kerana dia hidup lama buat amal soleh. Kalau hidup lama tak buat soleh, tak ada baik. Itu mana dia bandingkan diri dia orang yang seorang sahabat Nabi yang masuk Islam dulu, yang banyak buat amal kebajikan di atas dunia ni, banyak sedekah dan sebagainya, maka dia lebih baik daripada aku. Itu Sayyidina Umar. Kenapa? Sifat tawadhu. Begitulah juga ni seorang ulama, dia ambil perangai-perangai yang baik daripada kalangan sahabat. Dia kata hamba yang fakir lagi hina, yang mengaku dengan berdosa. Aku ni dosa banyak. Dia mengaku dia dosa. Bila dia ada dosa, dia sentiasa istighfar pada Allah, sentiasa bertaubat pada Allah. Kenapa? Mentakzim, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Lagi taksir, lagi ada tanggungjawab. Taksir mana dia bertanggungjawab. Bila orang minta, bila seorang yang reti, bila orang minta supaya dia terjemah, dia kata mau tak apa kena buat, tidak berdosa. Bila ada ilmu sikit orang suruh ngajak, ngajaklah takat mana yang kita mampu. Takat yang kita mampu. Balighuni walau ayah. Sampaikanlah olehmu ilmu walaupun satu ayat. Dah tahu sampai. Itu menuntut ilmu ni. Jangan kita duk minta ngajak. Orang minta, kita silakan. Takat mana yang kita mampu. Orang minta, kita ajak. Baik, okey. Lagi taksir, dia tu lagi ada tanggungjawab. Mana dah ditaksirkan oleh Allah Ta'ala. Ini kalau ada ilmu, kalau tak terjemah, tak tolong terjemah, dia anggap dia akan jadi dosa. Mau tak mau dia buat. Walaupun dia rasa dirinya kurang, walaupun dia kena bahasa Arab tak apa cantik, tapi atas permintaan bertalu-talu daripada anak murid, mau tak mau dia buat juga terjemahan kitab ini. Itu kata taksir. Lagi taksir, lagi ada tanggungjawab yang perlu dipikul, yang perlu dibuat. Yaitu siapa dia? Muhammad bin Ali bin Abdul Rashid bin Abdullah Al-Qadi Al-Jawa As-Simbawi, yang ada diam, yang duduk di Mekah. Diam mana maksudnya iqamah. Diam di sini maksudnya yang tinggal di Mekah masa itu. Dulu ni alim ulama, tok-tok guru kita ni banyak ngaji di Mekah. Ngaji di Mekah. Karena alim ulama di sana banyak. Ulama Jawi dan ulama Arab. Banyak ada di Mekah. Tinggal di Mekah, belajar di Masjidil Haram, di Makkah Musyarafah. Kalau kita pergi tahun 80-an tu memang sana ada, kata semua ada orang ngaji. Cari ya kita nak ngaji. Hak India pun ada, hak Pakistan pun ada, Indonesia ada, petani ada. Banyak kan petani Indonesia kurang. Petani Indonesia banyak. Kita nak dengar ngaji boleh. Masa tu, sekarang tak apa. Baik, okey. Jadi dia orang ni tinggal di Makkah Musyarafah, Makkah yang dimuliakan, atau Makkah Al-Mukarramah, Makkah Al-Musyarafah, makna dia sama. Oleh setengah daripada orang yang mempunyai kelebihan lagi mulia, iaitu setengah daripada sahabat kami, bahawasanya hamba terjemahkan kitab Syekh yang alim. Syekh ni cukup alim, iaitu Syekh Abdul Wahab Sya'rani, yang dinamakan dia Yawaqid dan Jawahir. Pada menyatakan, nak terang, nak jelaskan di sini dalam kitab ini, seksa segala orang yang berbuat dosa. Seksa segala orang yang buat dosa, dosa yang besar. Dan sekalian kesusahan, kesengsaraan, dan tentang kesakitan yang akan berlaku pada kiamat, pada hari kiamat kelak. Sakit yang amat. Dan pada menyatakan, di dalam kitab ini juga akan menyatakan, menjelaskan pada kita sifat syurga, tentang syurga. Nak gambarkan tentang syurga, sifatkan syurga, nak gambarkan bagaimana syurga dijadikan daripada apa.
Syurga ni berapa pintu, neraka berapa pintu. Syurga 8, neraka 7. Semua dalam kitab Jawahar itu dah sebut dah. Nak menyatakan, nak jelaskan kepada kita tentang sifat syurga, gambaran tentang syurga dan sekalian orang yang ada di dalam syurga. Nak cerita tentang siapa yang akan masuk syurga, orang yang dalam syurga. Daripada bahasa Arab, kitab ni yang ditulis semuanya ialah kitab Syekh Abdul Wahab Syarani, asalnya bahasa Arab. Daripada bahasa Arab kepada bahasa Jawi. Ni bahasa Jawi lah, bahasa Jawa, bahasa Jawi. Jawi kita ni kalau Jawa betul tak payah faham lah. Ni Jawi boleh faham ni. Ke bahasa Jawa betul tulis Jawi juga, tapi Jawa tak boleh faham. Ni Jawi ni yang tengah boleh faham ni. Tapi kalau tak mengaji memang tak boleh faham. Kita habis baik. Dan juga kitab ini mengatakan juga, maka hamba perkenankan bila duk minta desak-desak supaya hamba ni, dialah seorang tok ni, supaya apa? Supaya terjemahkan. Mau tak mau bila minta macam ni, akhirnya dia pun tak apalah, okeylah. Dia berkenan, dia terimalah permohonan tersebut untuk mentasawuf mungkin lebih tuan buat. Walaupun dia mengaku kata dia ilmu tak banyak, tawaduk, mau tak mau atas permintaan desakan daripada kawan-kawan, sahabat-sahabatnya yang lain, akhirnya dia pun buatlah, terjemahlah kitab ini. Dengan demikian itu, jikalau tiada hamba ahli bagi demikian itu, walaupun dia kata hamba ni, saya ni bukanlah seorang yang pandai nak menterjemah, tu tawaduknya lagi. Sekalipun jikalau tiada hamba ahli bagi demikian itu sekalipun, walaupun hamba ni bukanlah ahli untuk terjemah, hamba ni bukan pandai, bukan alim. Wah, dia alim. Anak murid mengatakan dia alim, tapi dia diri ni tak kata alim. Inilah seorang ulama. Kenapa? Dia kata kerana sedikit ilmu, kerana tak banyak ilmu. Kerana sedikit ilmuku dan pendek himmahku, makna cita-citaku ni rendah, pendek, tak panjang. Aku boleh cakap ni sudahlah. Seorang nak cerita-cerita dia nak jadi syekh, dia dah himmah dia rendah, pendek ya himmah dia, cita-cita dia. Dan kurang fahamku, aku ni faham pun tak berapa. Dia rendah diri. Wah, dia faham semua. Ni nak terjemah nak 50 muka ni pun, 56 muka ni pun bukan senang. Supaya tak lari daripada maksud asal. Kalau kita yang banyakkan tu, dia lari daripada maksud asal, dia lari nahwu dan sebagainya. Kitab dia daripada huruf ke huruf dia tak lari, nahwu tak lari dan makna tak lari. Sebab tu baca dia kita puas, sebab dia ada fi'il, fa'il, maf'ulun bih, mubtada, khabar dan sebagainya. Di sini dia datangkan dengan uslub balaghah, tashbihat, musyabbah bih, ada tashbih, semua yang ada di sana. Dia datang dengan sifat balaghah. Baik. Dan kurang fahamku dan keruh hatiku, waktu ni pun masih dosa banyak lah, tak jernih, keruh. Orang yang hati bersih, hati suci ni patut yang buat. Aku ni hati tak apa jernih lah, tak apa bagus lah, hati tak baik. Dan sedikit fahamku, aku ni bahasa Arab aku kurang faham. Padahal aku minta tolong kepada Allah, walau macam mana pun aku minta bantuan daripada Allah. Belak tu dia bila nak buat, dia banyak istikharah dulu, minta munajat kepada Allah, minta Allah Ta'ala tolong bagi ilham supaya dapat menterjemahkan kitab ini. Itu ulama dulu. Allah Ta'ala tolong, insya-Allah boleh buat. Dan aku minta kepada Allah bahawa aku memberi manfaat dengan dia. Aku biarlah sekarang ni jadi manfaat pada diriku dan juga pada umat, bukan kerana royalty, bukan kerana duit.
biarlah masyarakat dapat petunjuk dengan ilmu yang dikarang oleh beliau, yang kitab beliau. Bila baca dapat faham, dapat beramal dengannya, mudah-mudahan jadi saham akhirat. Jadi dia mau menyedu, berpegang atas kesempurnaannya, dan aku minta kepada Allah bahawa aku minta kepada Allah akan bahawa memberi manfaat dengan dia, dengan kitab yang dikarang, yang diterjemah ni, dengan dia kiranya bagi orang yang Islam seperti bermanfaat dengan asalnya, bahawasanya ia jua Tuhan yang mendengar lagi hampir. Tuhan yang lagi maha mendengar lagi maha hampir. Dan tidak aku beroleh petunjuk melainkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala atasnya. Aku berserah diriku kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala yang memadai bagiku, dan ialah sebaik-baik Tuhan, dan dialah sebaik-baik yang menolong, dan yaitu melengkapi atas 12 bab. Saya katakan dulu, insyaAllah kita akan sambung nanti, yaitu dan sebaik-baik yang menolong, dan yaitu yang melengkapi. Assalamualaikum ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbi zidna 'ilman wa hilman wa tawfiqan wa yaqinan sadiqan warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.